KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar murid sekalian? Okey, harap-harap semuanya sihat-sihat, kekal duduk di rumah. Dan jangan lupa tolong mak ayah dekat rumah sana tu tahu, jangan duduk tidur je. Dan paling penting sekali, jangan ponteng kelas. Duduk dalam kelas dan yang paling best sekali duduk bersama dengan kita dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek prinsip perakaunan. Tapi sebelum tu macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Barulah kita boleh memutuskan rantaian COVID-19. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Islina daripada SMK Putra Perdana. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman, terima kasih. Okey, Cikgu sihat juga Alhamdulillah sihat. Nampak cantik Cikgu berbaju merun Cikgu Terima kasih. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi datang ke Didik TV hari ini untuk memberikan ilmu dan pengalaman Cikgu untuk mengajar kita prinsip perakaunan. Berapa tahun dah Cikgu? Alhamdulillah dah 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun Cikgu. Wow, memang kita nak ambil sungguh-sungguh pengalaman daripada Cikgu dan ilmu yang akan Cikgu sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, sebelah sana kita dah ada sediakan cecair pembasmi kuman untuk Cikgu. Dan saya pun ada cecair pembasmi kuman Cikgu. Anytime kalau Cikgu nak pegang ke apa-apa barang, kita kenakan cecair pembasmi kuman dulu. Betul Cikgu? Betul, betul. Dan kita dapat mengekang wabak COVID-19. Alright Cikgu. Dan kita nak tanya kepada Cikgu, hari ini apa benda menarik yang Cikgu nak sampaikan kepada semua murid-murid di studio dan juga di rumah? Apa yang menarik Cikgu? Okey, baiklah Aiman. Pada hari ini Cikgu akan ajar modul 4.0 buku catatan pertama. Wow. Bukan cinta pertama Cikgu? Bukan. Kita belajar akaun hari ini. Baik. Alright Cikgu. Jadi satu topik yang cukup menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan biasanya murid-murid boleh skor tak topik ni Cikgu? Kalau study boleh. Kalau study boleh? Betul lah Cikgu. Kena belajar sama-sama. Kena belajar sama dan jangan lupa kena buat latihan juga Cikgu. Ya, betul. Baik, itu pandangan Cikgu dan sekarang ni kita nak tengok pula apa pandangan murid-murid tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jom kita dengarkan. Didik TV KPM. Saya berminat dengan topik modul 4 ini, iaitu PCP, buku catatan pertama. Ia merupakan sesuatu catatan yang kita merekodkan urus niaga secara kredit ataupun secara tunai. Dan PCP ini penting kerana dia adalah step yang kedua dalam kitaran perakaunan, dan ia adalah sesuatu perkara yang perlu kita buat dalam selepas kita menerima sebarang dokumen perniagaan. PCP merupakan catatan asal dan merekodkan segala urus niaga yang sesuai sebelum sebarang pemindahan catatan ke dalam ledger. Kegunaan BCP adalah untuk mengurangkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga. Tajuk ini sangat penting. Jom kita belajar bersama-sama. Bye! Topik ini telah menarik minat saya dan juga telah memberi saya satu kefahaman bahawa pentingnya buku catatan dalam satu perniagaan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dan juga ketinggalan catatan urus niaga. Selain itu, ia akan direkodkan mengikut urutan tarikh yang ditetapkan. Oleh itu, saya dapat pelajari cara-cara untuk mencatat jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan juga buku tunai runcit dengan sempurna. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, dulu saya ada meniaga juga. Saya meniaga kopok leko, Cikgu. Okey, Tapi bagus. masalah saya, Cikgu,
bila saya dapat orang beli barang saya cikgu, dan akhir sekali bila nak restock balik kena keluar duit lain pula. Tak, duit tu tak tahu pergi ke mana. Mungkin saya dah belanjakan kot cikgu. That's why Aiman kena ada satu proses perakaunan yang komplit, yang lengkap, yang teratur. Itulah pentingnya hari ini kita nak belajar berkaitan dengan buku catatan pertama. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana sebab murid-murid kita ni pun ada bisnes juga cikgu. Ya, betul. Ramai dah ada bisnes. Tapi kita akan bertemu selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tadi cikgu, kawan saya nama dia Iman cikgu. Iman, okey. Dia order kopok leko tadi cikgu tapi saya kata dah tak ada stok dah. Okey cikgu. Sekarang ni kita nak belajar berkaitan dengan prinsip perakaunan buku catatan pertama. Okey, dan murid-murid kita pun rasanya dah bersedia dah cikgu untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Apa kata cikgu? Kita nak jemput mereka untuk bersama dengan kita pada hari ini. Adakah mereka dah bersedia? Dah bersedia ke belum tu? Baik. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan ke belum ni? Dah ada yang standby nak makan petang lah cikgu ya. Maklumlah petang-petang ni sambil-sambil kita minum kopi ke, minum teh tarik ke, tak kisahlah. Sambil-sambil tu kita tetap kena belajar. Betul cikgu? Betul. Baik. Cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Tapi cikgu bukan setakat kita nak kenal nama dia je. Kita nak tahu juga cita-cita dia apa. Boleh tak cikgu? Boleh. Baik, Silakan. first kali kita nak berkenalan dengan Lu Chiao Hui. Okey, boleh kenalkan diri anda? Dan apakah cita-cita anda? Silakan. Salam sejahtera, nama saya Lu Chiao Hui dari SMK Putra Berdana. Okey, apa cita-cita anda? Saya ialah murid SMK Putra Berdana yang belajari accounting dan economics. Okey, tak apa cikgu. Kita bagi masa, kejap lagi kita tanya cita-cita dia kan. Dia tengah fikirlah tu. Baik, seterusnya kita ada Iting. Iting boleh kenalkan diri tak? Dan apakah cita-cita anda? Hai, nama saya Li Iting dari Sekolah SMK Putra Berdana. Okey. Cita-cita awak apa, Iting? Cita-cita belum lagi ada. Belum lagi? Okey, tak apalah. Kan? Kalau nanti bila awak dapat skor subjek prinsip perakaunan nanti, anda akan jadi accountant. Mudah-mudahan betul cikgu ya? Okey, belajar rajin-rajin je tau. Okey. Seterusnya kita ada Aisyah. Jangan ragu-ragu silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Nurul Sarah dari Sekolah SMK Putra Berdana. Cita-cita awak apa Aisyah? Cita-cita saya nak jadi businesswoman. Wow, businesswoman cikgu Sesuai lah dengan topik kita hari ni cikgu Sangat sesuai. Okey, seterusnya Nurul Ain. Silakan Nurul. Assalamualaikum. Saya Nurul Ain binti Abdul Razak dari SMK Dengkil, Selangor. Okey, awak punya cita-cita apa? Cita-cita saya nak jadi ahli psikologi. Wow, dahsyat. Tengok spek pun saya dah tahu dah. Dan seterusnya kita ada Nurul Alia. Silakan. Onkan mikrofon anda tu. Hai, Assalamualaikum. Okey, baru dengar suara. Nama saya Nurul Alia binti Azizul dari SMK Dengkil, Selangor. Cita-cita awak? Accountant. Saya nak jadi accountant. Accountant. Okey, baik. Mentang-mentang lah topik kita prinsip account kan. Dan yang terakhir kita ada bersama dengan kita Nurhani Balkis. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Balkis binti Muhammad Taha daripada SMK Dengkil. Cita-cita saya nak jadi businesswoman. Wow, businesswoman. Memang betul lah. Pandailah cikgu pilih murid-murid cikgu ni. Memang sesuai sangat dengan topik kita pada hari ini. Buku catatan pertama. Ia sangat mempengaruhi keseimbangan akaun kita di akhir nanti. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, saya dah pandai dah cikgu. Okey, tanpa buang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini, iaitu dalam subjek prinsip perakaunan dalam topik buku catatan pertama. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada murid-murid cikgu yang berada di studio dan juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah. Jadi pada hari ini, cikgu akan teruskan slot cikgu dengan modul 4.0
iaitu buku catatan pertama. Okey, masih ingat lagi kah murid-murid dengan kitaran perekonomian ini? Kita dah belajar kitaran ni semasa di slot 1, iaitu modul 1.0, pengenalan kepada perekonomian. Cikgu dah terangkan tentang kitaran perekonomian ini. Okey, apakah itu kitaran perekonomian? Ianya merupakan satu proses perekodan keuangan yang bermula daripada dokumen perniagaan hinggalah ke penyata keuangan. So ada 8 peringkat dekat situ. Jadi pada slot yang lepas, iaitu pada modul 3.0, cikgu telah ajar dokumen perniagaan. Okey, jadi murid-murid tentunya dah boleh kenal pasti semua dokumen yang terdapat dalam silibus tersebut. So pada hari ini kita nak pergi kepada proses yang seterusnya, peringkat yang seterusnya, iaitu buku catatan pertama. Baik. Okey, buku catatan pertama ni adalah peringkat kedua okey, dalam kitaran perakaunan. Maknanya dah dapat dokumen-dokumen tu cikgu? Ya, barulah kita nak pergi kepada ya, buku dokumen tu tadi cikgu. kita dafalkan semua and then sekarang masa untuk kita rekodkan kesemuanya satu persatu. Baik, okey, jadi kita pergi kepada pengenalan dulu. Apakah itu buku catatan pertama? Ianya merupakan buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan sebelum ia dipindahkan ke dalam ledger. Okey, nampak tak tadi dalam kitaran perakaunan ada ledger. Ledger adalah peringkat yang ketiga. Selepas ini cikgu? Yes, selepas ini. Maksudnya modul selepas inilah modul 5.0. Okey, apakah kegunaan buku catatan pertama ni? Untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan. Okey, so kalau macam disilap, kita akan back to buku catatan pertama untuk kita check balik, semak balik. Okey. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama, kita ada 3 dekat situ. Yang pertama kita ada jurnal. Jurnal tu pula terbahagi kepada 2, iaitu jurnal am dan jurnal khas. Kemudian yang kedua kita ada buku tunai dan yang ketiga adalah buku tunai runcit. So ada 3 jenis buku catatan pertama yang akan kita belajar pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama, jurnal kan tadi, jurnal am. Okey, jurnal terbagi kepada 2 tadi cikgu cakap. Kita ada jurnal am dan juga jurnal khas. Okey, ini adalah jurnal am. Apakah itu jurnal am? Okey, jurnal am, buku yang digunakan untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam buku-buku yang lain. So tadi kita ada apa? Kita ada jurnal khas, kita ada buku tunai dan kita ada buku tunai runcit. So mana-mana urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit, maka kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal am. Itu secara amnya lah. Okey, secara spesifiknya, jurnal am ni digunakan untuk apa? Okey, ini dia. Yang 5 ni. Untuk merekod catatan pembukaan. Yang kedua, untuk merekod belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, yang ketiga, ambilan barang niaga dan ambilan aset bukan semasa. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank. Dan yang kelima, untuk catatan penutupan. Jadi kalau murid-murid jumpa dalam soalan, mana-mana satu urus niaga yang disebutkan tu, yang dekat skrin tu tadi tu, jadi semua tu kena dicatatkan ke dalam jurnal am. Yes, jurnal am Aiman. Okey, kita pergi next. Okey, ini adalah format jurnal am. Okey, inilah formatnya di mana ada 5 kolom dekat situ. Yang pertama ialah tarikh. Yang kedua ialah butir, yang ketiga folio dan kemudian dalam jurnal am kita ada debit dan kredit. Okey. Tarikh tu kita kena catatkan bila urus niaga tersebut berlaku. Kita kena tengok dekat dokumen lah. Kita ada banyak dokumen kan sebelum ni. So dokumen tu tadi, dekat setiap dokumen tu banyak info dan ada tarikh dekat situ. So tarikh yang dekat dokumen tu kita akan catatkan ke dalam buku catatan pertama tu lah. Kalau macam ni jurnal am. Okey, kemudian dalam butir tu kalau jurnal am, kita kena kenal pasti akaun apa yang kita nak debitkan dan akaun apa yang kita nak kena kredit. Okey, dekat sini catatan debit dan kredit adalah berasaskan sistem catatan bergu, iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akan dikreditkan. Okey, pelajar akan belajar sistem catatan bergu ni dengan lebih detail nanti dalam modul 5. Tapi modul 4 ni kita belajar dulu lah sikit. Okey, kemudian folio. Folio tu adalah rujukan kita untuk kita hantar dia ke ledger nanti. Akaun tu berada di ledger nanti, dia page yang mana lah, kita kata macam tu kan, di muka surat mana. Okey, kemudian debit. Kalau akaun yang debit tu kita masuklah angka dia dekat kolom debit. Kalau akaun yang kita nak kredit tu kita masuk dekat kolom kredit. So XX tu adalah angka. Okey. Kemudian kita pergi kepada BCP yang kedua, iaitu jurnal khas. Okey, jurnal khas ada 6 ya. Kita tengok dulu yang 4 ni.
Okey, kita ada jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. So, urus niaga yang bagaimana yang kita nak kena record ke dalam 4 jurnal ni tadi. Okey, jurnal khas ni. Okey, kalau jurnal belian, kita akan gunakan dia untuk merekod belian barang niaga secara kredit daripada pembekal. Okey, apa maksud secara kredit, Aiman? Hutang lah cikgu. Betul. Kita beli barang niaga tu secara hutang. Barang niaga tau. Okey, kena nampak dalam dokumen tu memang dia beli barang niaga. Barang niaga. Barang niaga tu maksudnya barang yang dia beli dari pembekal untuk dijual kepada pelanggan. Itu barang niaga. Okey. Dia beli tu daripada pembekal kan? Dan secara kredit dia tak bayar lagi lah. Okey. Okey, kalau macam tu kita kena record dalam jurnal belian. Okey, kalau jurnal pulangan belian, buku yang digunakan untuk merekod pulangan barang niaga kepada pembekal. Okey, tadi kita dah beli kan? Okey, mungkin barang niaga yang kita beli tadi tu ada yang rosak, ada yang patah ke, pecah ke kan? Patah, pecah, rosak lah. Ataupun salah jenama, salah saiz kan? Okey, kita nak pulangkan balik kepada pembekal. So, bila kita dah pulang, barang tu kita tak payah bayar lah sebab kita dah pulang kepada pembekal. So, pembekal kena kurangkan hutang kita. Alright, so nanti pembekal dia akan hantar dokumen. Okey, dokumen kepada kita nak menyatakan bahawa hutang kita telah dikurangkan. So, dokumen tu namanya ialah nota kredit. Nota kredit. Tadi yang jurnal belian ni, cikgu lupa nak sebut. Kalau jurnal belian ni, dokumennya ialah invoice. Invoice asal. Okey. Kalau jurnal pulangan belian ni, nota kredit asal. So, kalau kita dapat je nota kredit tu, kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal pulangan belian. Baik. Okey. Sekarang jurnal jualan pula. Kalau jurnal jualan pula, buku yang digunakan untuk merekod jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan. So, kita pula yang jual barang tu kepada pelanggan. Okey, kalau kita jual barang kepada pelanggan secara kredit, maka kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal jualan. Okey. Okey, sekarang jurnal pulangan jualan, buku yang digunakan untuk merekod pulangan barang niaga oleh pelanggan, samalah macam tadi. Yang tadi tu kita pulang kepada pembekal. Yes. Sekarang ni pelanggan pula pulang kepada kita sebab rosak ke. Yes. Jadi dia akan pulang kepada kita. So, kita pula yang akan hantar nota kredit kepada pelanggan. Baik. Okey, so kita akan ada nota kredit salinan. Yang jurnal jualan ni tadi, kita akan ada invoice salinan. Okey, so kalau kita ada nota kredit salinan, maka kita akan rekodkan urus niaga tersebut ke dalam jurnal pulangan jualan. Okey, so ada 4 kan kat sini. Cikgu cakap ada berapa? Ada 6. Ada 6 cikgu. Lagi 2 lagi. Kita tengok dulu format. Ini format jurnal khas. Sama kan? Dia punya bentuk sama macam jurnal A. Cuma ada 5 kolom sama, tapi tajuk dia tak sama sikit. Okey, kita ada tarikh. Okey, kita ada butir. Kita ada folio. Dan kemudian kita ada nombor dokumen dan jumlah. Tadi jurnal am kita ada debit dan kredit kan? Okey, untuk jurnal khas kita ada nombor dokumen dan juga jumlah. Okey, so sekarang ini jurnal belian, jurnal pulangan belian sama je format dia. Okey, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okey, lepas kita dah masukkan semua semua data, semua info yang berkaitan dengan urus niaga tersebut, kita nak tutup jurnal jualan ni dekat bawah tu, nampak tak? Cikgu ada letak 31 hari bulan, dekat situ kita kena letak tarikh terakhir dalam bulan tersebut. So kita sedang buat Januari kan? Betul. So tarikh terakhir lah 31 Januari lah. Okey, jadi kita akan letak kat bawah tu, kalau jurnal belian kita akan tulis akaun belian. Kalau jurnal pulangan belian kita akan tulis akaun pulangan belian. Ini jurnal jualan, so akaun jualan. Jurnal pulangan jualan, jadi akaun pulangan jualan. Nama pelanggan tu nama pembekal lah cikgu. Yes, ni nama pelanggan lah. Tadi kalau yang ini nama pembekal, belian nama pembekal. Tadi pelanggan kita kena tulis nama pelanggan. Kenapa kita kena simpan nama dia? Kenapa sebab dia macam ni. Kita hutang pembekal, so pembekal kena tahulah nama kita. Kita kena tahu siapa pembekal tu. Kita hutang siapa? Betul. Okey. Dan pelanggan juga ada hutang kita kan? So kita kena tahu nama pelanggan tu siapa. Urus niaga hutang mesti kena ada nama. Nanti kalau urus niaga kredit kita tak perlu tahu nama dia. Sebab urus niaga tunai tak perlu ada nama dia. Sebab dah tunai dah selesai kan? Dia dah ada debit kredit cikgu Yang itu kalau tunai, kita beli barang niaga secara tunai, kita dah bayar. Kita dah bayar terus. Kita dah bayar terus kan? Jadi yang ni hutang lagi. Ni masih hutang. So kita kena tahu nama pembekal tu siapa, nama pelanggan tu siapa. Kita hutang siapa, siapa hutang kita. Betul. Kita kena simpan nama dia. Okey. Cantik cikgu. Okey, sekarang kita tengok pula. Dia biasa hutang ni kadang-kadang orang lupa cikgu. That's why kena simpan kan. Sebab kena ada rekod yang betul tu, kena rekod yang sempurna. Orang yang bagi hutang tu dia ingat. Orang yang berhutang dia kadang lupa. Sebab itulah ada jurnal tadi cikgu. Okey, terus cikgu. Okey, ini kita ada cikgu cakap tadi jurnal khas ada 6 kan. Dan cikgu dah tunjukkan 4 tadi. Betul. So ini lagi 2.
iaitu jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. So dalam kedua-dua jurnal ni kita nak rekodkan apa? Okey, untuk jurnal penerimaan tunai, buku yang digunakan untuk merekod semua penerimaan secara tunai dan cek. Okey, manakala jurnal pembayaran tunai, buku yang digunakan untuk merekod semua pembayaran dengan tunai dan cek. So urus niaga yang melibatkan tunai, urus niaga yang melibatkan cek, semua kita kena rekod dalam jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Kalau kita dapat duit, kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita bayar kepada sesiapa, okey, kita akan rekod dalam jurnal pembayaran tunai. Okey. So selesai dah 6 jurnal khas tadi tu. Okey, sekarang kita tengok format untuk kedua-dua ini. Dia tak sama sikit. Okey, ini dia. Ini adalah format jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ada 10 kolom dekat situ. Ya. Okey, untuk penerimaan tunai kita ada tarikh, butir, nombor resit, folio, okey, tunai dan bank. So kalau dalam soalan tu, dalam dokumen tu kita akan nampak kita dapat tu tunai ke cek. Kalau tunai, kita akan rekod dalam kolom tunai. Kalau yang kita dapat tu cek, kita akan rekod dalam kolom bank. Sama juga macam kalau kita bayar. Kita bayar secara tunai, rekod dalam kolom tunai. Kalau kita bayar gunakan cek, kita akan rekod dalam kolom bank. Okey. Kemudian diskaun diberi, akaun belum terima. Ini akaun belum terima ni maksudnya sesiapa yang hutang kita lah, pelanggan kita. Okey, ini jualan tunai. Kalau jualan tunai, kita kena rekod dekat sini. And then line account. Okey, sekarang jurnal pembayaran tunai pula. Okey, lebih kurang sama tapi ada sedikit berbeza. Okey, kita ada tarikh juga, ada butir. Okey, sekarang kita ada nombor cek. Kalau penerimaan nombor resit kan? Okey, sekarang nombor cek, folio, kolom tunai, kolom bank. Okey, yang ini diskaun diterima sebab kita nak bayar. Kalau kita dapat diskaun, kita rekod kat sini. Okey. Kemudian akaun belum bayar, belian dan juga line account. Okey, itu adalah untuk jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ya, cikgu. Dia ada beza sikit dekat nombor resit dan nombor cek. Cek, yes. Betul. Kat situ beza dengan diskaun lah. Dengan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, dari sedikit beza. Okey, ni format untuk jurnal khas, cikgu. Ya, jurnal khas yang untuk dua yang ni. Yang tadi jurnal khas tu, yang jurnal jualan, jurnal belian tu, lain sikit kan? Ni lain sikit. Ni lain sikit, cikgu. Oh, kalau buat macam ni saya rasa cantik bisnes ya, cikgu. Ya, kalau kita boleh. Tapi kita nak disiplinkan untuk buat jadual-jadual ni, itu yang mencabar sikit, cikgu. Tapi kalau kita dah biasa, nanti kita punya perniagaan akan tersusun dengan lebih kemas. Baik, selepas ini apa, cikgu? Sebab itulah Aiman kan ada akaunten yang uruskan. Betul lah, cikgu. Alamak, hari ni saya baru jumpa cikgu. Kalau saya jumpa cikgu awal kan, bisnes saya dah maju dah kan. Sebab tak semua orang boleh buat, melainkan akaunten. Kan, okey. Okey, akaunten kat depan ni boleh ke buat apa yang cikgu ajar ni? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Eating boleh tak eating? Boleh kalau boleh lepas ni cikgu nak kena tanya satu soalan dekat eating Lepas ni kita sebab dia kata boleh cikgu. Okey. Tapi sebelum tu cikgu apa kata kita tarik nafas dulu. Lepas ni kita nak belajar apa cikgu Kita nak sambung dengan yang BCP, buku catatan pertama ataupun BCP yang kedua dan yang ketiga. Kita baru nombor 1 ni, Aiman. Oh, ada kedua dan ketiga. Yes. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana, ada kedua dan ketiga lagi tau. Selepas ni kita akan sambung lagi, boleh cikgu? Boleh. Prinsip perakaunan dalam buku catatan pertama. Murid-murid, kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Seronok tengok adik-adik tadi dapat keputusan cemerlang. Dan kita juga nak ucapkan tahniah kepada murid-murid STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, yang juga baru-baru ni dapat keputusan yang cemerlang. Tapi cikgu, bagi yang tak dapat keputusan cemerlang tu, jangan bimbang cikgu InsyaAllah selepas ini anda akan ada peluang yang lebih baik di universiti nanti. Cikgu punya subjek macam mana cikgu? Okey okey Alhamdulillah, cikgu Murid-murid semua dapat keputusan yang baik cikgu Alhamdulillah. Kalau macam ni lah cikgunya, insyaAllah saya rasa ramai yang dapat A lah. Boleh kita sambung lagi cikgu? Okey, kita teruskan Aiman. Okey, kita pergi kepada BCP ataupun buku catatan pertama yang kedua, iaitu buku tunai. So, apakah itu buku tunai? Buku yang merekodkan semua penerimaan dengan tunai dan cek, dan juga buku yang merekodkan semua pembayaran dengan tunai dan cek. Okey, Aiman nampak tak? Perasan tak? Buku tunai, fungsi dia sama macam jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran macam tunai tadi kan? Sama. Okey, bagus. Nampak kan? Jadi dekat sini biasanya dalam soalan,
Kalau dia suruh buat jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, maka dia takkan minta buku tunai. Tapi kalau soalan minta buku tunai, maka dia takkan minta jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Akan keluar salah satu saja. Salah satu? Ya, salah satu saja. Ini format untuk buku tunai. Buku tunai, dia ada debit dan kredit. Okey, sebelah kiri kita tu debit, sebelah kanan kita ni kredit. Okey, sekarang kita tengok kolom. Yang pertama, tarikh, butir, folio, diskaun diberi, tunai, bank. Samalah, kalau melibatkan tunai, kita akan rekod dalam kolom tunai. Kalau ianya melibatkan cek, so kita akan rekod dalam kolom bank. Okay. Sebelah kanan pun, sebelah kredit pun sama. Cuma kita ada diskaun diterima dekat situ. So kita tengok, kalau ada tunai ataupun cek yang masuk, ataupun kita terima tunai ataupun kita dapat cek, kita akan rekodkan dia di sebelah debit. Kalau ianya kita bayar ataupun cek keluar, tunai keluar, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, BCP yang terakhir, iaitu buku tunai runcit. So, apakah itu buku tunai runcit? Buku yang merekodkan perbelanjaan harian yang melibatkan pembayaran dalam jumlah yang kecil dan tidak sesuai menggunakan cek. Kadang-kadang kita beli benda kecil-kecil kan? Kita beli surat khabar, kita beli kertas A4. Okey, kita nak bayar pakai cek memang tak sesuai lah kan? Jadi yang paling sesuai ialah kita gunakan tunai, dan tunai itu kita dah asingkan. Dia dah jadi tunai runcit. Okey, buku tunai runcit. Okey, sekarang kita tengok format buku tunai runcit. Ini format buku tunai runcit. Okey, ada kolom tarikh, butir, folio. Okey, kalau penerimaan kita rekodkan di sebelah debit. Ni debit ni kan? Okey, and then pembayaran dekat kredit tu lah. Okey, kemudian ada analisis bayaran. Kita kena spesifikkan tunai runcit tersebut kita gunakan untuk apa. Kalau alat tulis, kita masuk kolom alat tulis. Kalau melibatkan pos, kita letak dekat pos. Okey, kemudian kalau belanja pejabat, letaklah dekat kolom belanja pejabat. Dan yang terakhir, pelbagai. Okey, untuk pengetahuan Aiman dan murid-murid semua, sebenarnya semua kertas-kertas prekonet ini, iaitu jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, kalau dalam peperiksaan, ianya telah pun disediakan. Ianya disediakan. Okey, dalam buku soalan tu dah ada. Tinggal nak isi lah cikgu. Isi saja. Sebab kalau nak suruh murid buat garisan, makan masa. Betul lah kan? cikgu, habis masa kat situ. Habis masa kat situ. Jadi dalam peperiksaan memang kita dah bekalkan ya. Dah bekalkan dengan semua kertas-kertas prekonet ini, cuma tinggal rekodkan sahaja. Mudah kan? Cikgu, ya? Okey. Baik. Seterusnya cikgu? Dah. Habis dah lah. Jawab soalan. Kita nak pergi kepada jawab soalan. Tapi kita nak pesan kat murid-murid ni, siapa yang nak jawab soalan, angkat tangan dan sebut apa nama? Iting nak jawab. Contoh macam tu kan. Kita nak biar berebut sikit lah cikgu jawab soalan ni kan. Okey, silakan cikgu. Okey, sekarang kita tengok soalan dulu. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh soalan yang ditanyakan dalam kertas 2. Okey, ini contoh soalannya. Okey, ini adalah pengenalan. Pada 1 Januari 2021, Puan Dahlia memulakan perniagaan Dahlia Mart yang menjual barangan runcit. Okey, beliau membawa masuk modal seperti berikut. Okey, dah ada tunai di bank RM32,000. Tunai di bank tu ialah bank. Maksudnya Puan Dahlia dia gunakan wang peribadi dia masukkan ke dalam bisnes dia dan sekarang dah jadi modal kepada perniagaan dia lah. Baik. Okey, dia bawa masuk RM32,000 cash dan dia bankkan ke dalam bank perniagaan. Okey, kemudian dia bawa masuk tunai di tangan RM5,000. Tunai di tangan tu nama lainnya ialah tunai lah. Okey, yang ni dia simpan dalam kedai dia. Okey, kemudian ada perabot RM7,000 dan lengkapan RM5,000. Ini semua adalah harta benda peribadi Puan Dahlia yang dia bawa masuk ke dalam perniagaan dia untuk dijadikan sebagai modal awal kepada perniagaan Dahlia Mart tu tadi. Awal-awal kena asing cikgu bawa masuk siap-siap. Okey. Soalannya? Okey, nanti dulu. Ada lagi? Okey, dokumen-dokumen berikut menunjukkan urus niaga Dahlia Mart sepanjang bulan Januari 2021. So dokumen ni murid-murid dah belajar dalam modul 3.0. So sepatutnya mereka dah kenal dah dokumen ni semua. Betul. Dokumen tu apa urus niaga yang tercatat kat dalam tu mereka dah kena faham dah. Okey, sekarang kita tengok ada berapa dokumen diberikan dalam soalan. Okey, ini dokumen 1, dokumen 2. Kita go through dulu Aiman dia punya dokumen-dokumen ni semua. Okey, nanti kemudian baru kita kita perhatikan satu-satu. Macam mana cara nak rekodkan semua dokumen ni ke dalam BCP yang cikgu sebut tadi tu. Baik. Okey, kita kena tentukanlah dokumen mana akan masuk dalam jurnal A, yang mana akan masuk jurnal khas yang 4 dan 2 tu kan. Yang mana akan masuk buku tunai, yang mana akan masuk buku tunai runcit. Okey. Ada 2 dokumen, ada lagi 2. Dokumen 3 dan dokumen 4. Okey, invoice dan memo. Dokumen 5 dan dokumen 6. Okey, dokumen 7 dan dokumen 8. Dokumen 9 dan dokumen 10.
dan dokumen 11 dan dokumen 12. Ada 12 dokumen yang murid nak kena kenal pasti urus niaga apakah dalam setiap dokumen tersebut dan di manakah, yang mana satukah Nak letak kat mana yes, ni? buku catatan pertama manakah yang sepatutnya mereka rekodkan dokumen tersebut. That's why dokumen tu penting. Betul. Okey, supaya dia tahu baca dokumen tu, tahu dah nak rekod kat mana. Jadi kita dah belajar dah. Ya, dah belajar dalam surat yang lepas. Okey, 3.0. Okey, ni soalannya. Baik, baru sampai soalan. Baru sampai soalan. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan, anda dikehendaki merekod semua urus niaga di atas ke dalam buku catatan pertama berikut. Baik. Dia dah bagi siap-siap dah. So, kita kena sediakan apa? A. Jurnal am. B. Jurnal jualan. C. Jurnal belian. D. Jurnal pulangan jualan. E. Buku tunai. Dan F. Buku tunai runcit. So, ingat lagi tak? Cikgu dah terangkan tadi sebelum ni. Okey, jurnal BCP yang ada. Kita ada jurnal am. Okey, jurnal khas tadi ada 6 kan cikgu cakap? Tapi dekat sini nampak tak ada 3 saja. Dia suruh buka jurnal jualan, jurnal belian dan jurnal pulangan jualan. So jurnal pulangan belian tak ada, so tak perlu buka lah. Jurnal penerimaan tunai tak ada, so tak perlu buka. Jurnal pembayaran tunai juga tak ada, so tak payah buka. Cikgu cakap apa tadi? Jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai sama macam buku tunai. So bila dah dia suruh buka buku tunai, yang tu dia tak minta lah. yang tu tak perlu lah. Okey. So sekarang kita nak tanyalah anak murid cikgu ni kan. Ya, betul cikgu. Kita nak tengok satu dokumen tu. Cikgu nak tengok dia orang kenal tak dokumen tu, nak direkodkan dalam BCP yang mana. Ya. Okey, so ready ya anak-anak murid cikgu yang berada dengan cikgu kat studio. Okey. Okey, Siapa nanti nak dulu. cuba ni? Okey, nanti dulu. Belum lagi cikgu? Nanti Aiman, kita begini dulu. Okey. Kita patah baliklah tadi pengenalan dia. Okey. Okey, cikgu dah bacakan tadi Puan Dahlia membawa masuk perkara-perkara berikut ke dalam perniagaan. So ini yang dinamakan sebagai catatan permulaan. Cantik. Okey, tadi ingat tak dekat dalam mana yang kita kena rekod catatan permulaan? Aiman lupa. Saya nak minta tolong murid lah cikgu. Okey, yang ni tak apa. Yang ni cikgu bagi tahu dulu. Okey, sekarang kalau catatan permulaan kita akan rekodkan ke dalam jurnal am. Kan cikgu dah tunjuk tadi. Okey, so macam mana cara nak rekod? Ini dia. Ingat tak jurnal am kita kena ada debit dan kredit. Debit dan kredit. Okey, so jumlahnya adalah 49,000 cikgu. Ya, betul. Itu adalah jumlah modal yang telah dibawa masuk oleh Puan Dahlia ke dalam kedainya iaitu Dahlia Mart. So apa yang dia bawa masuk, kita kena letak semua dekat dalam kolom tu lah, kolom butir. Okey, dia bawa masuk bank ke tadi? Dia bawa masuk tunai di bank 32,000, tunai 5,000, perabot 7,000 dan lengkapan 5,000. So itu semua adalah aset. Okey, kita ada aset semasa dan kita ada aset bukan semasa dan kemudian semua tu adalah kita consider sebagai modal. Jadi modal kita kena kreditkan sebab modal bertambah. Dan jangan lupa kita kena tuliskan dia punya keterangan iaitu memulakan perniagaan dengan aset dan modal. Ini jurnal am cikgu Ya, jurnal am. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada tadi kan dekat dalam catatan permulaan dia kata dia bawa masuk tunai dan bank kan? 32,000 cikgu. Yes, bank 32,000 dan tunai 5,000. Jadi itu juga kan cikgu cakap tadi buku tunai digunakan untuk merekod duit yang masuk dan duit yang keluar. So now dalam bisnes ada duit masuk kan? Dan duit masuk tu adalah modal, betul? Jadi kita juga kena rekodkan catatan permulaan tu just untuk tunai dan bank saja ke dalam buku tunai. Okey, faham ya? So ada dua BCP terlibat kat sini. Okey, now kita pergi kepada dokumen 1. Okey, ini adalah keratan cek. Okey, cikgu nak tanya siapa nak jawab di manakah kita nak rekod urus niaga ini? Okey, silakan. Okey, siapa nak jawab? Anak murid. Okey, Iting angkat tangan. Okey. Daripada tadi dia standby dah cikgu. Silakan. Okey, Iting. Okey, cuba jawab. Okey. Dokumen ini adalah keratan cek dan urus niaga ini dia cakap bisnes tu keluarkan duit dari bank sebanyak RM300 untuk yang tujuan perniagaan tunai runcit, sorry. Okey. Dan duit ini akan rekod dekat buku tunai runcit. So untuk yang belanja runcit perniagaan dalam bulan Januari dan kita rekod dekat PCP ada yang ada dua iaitu buku tunai dengan buku tunai runcit. So kita akan credit card dengan dekat buku tunai dekat kolom bank dan buku tunai runcit kita rekod dekat kolom penerimaan. Okey. So
kedua-dua ini akan dicatat dengan tarikh 1 Januari 2021. Okey, terima kasih. saja. Wah, dah macam pesyarah dah dia tengok. Okey, sekarang kita tengok betul tak jawapan Nitang. Dia kata untuk urus niaga ni keratan cek. Ya. Okey, kalau kita baca, ini adalah cek perniagaan, okey, dikeluarkan untuk tujuan apa? Tunai runcit. Okey. So sekarang ni perniagaan ni dia baru nak start tunai runcit kan, bisnes kan baru nak bermula. Yes. Jadi dia dah asingkan sebanyak RM300, okey, untuk digunakan sebagai tunai runcit. So sekarang duit kena keluar daripada bank. Okey, dan masukkan ke dalam tunai runcit. So, 2 BCP akan terlibat dekat sini iaitu buku tunai dan buku tunai runcit. So, murid-murid kena perhatikan kat sini ya. Kita akan ambil kan banyak angka kat sini. Betul. Okey, angka yang kita nak guna pakai ialah yang cek ini. Oh, Cek ini. Yang ini kita akan guna angka tu. Okey, so cara nak record dia. Ini buku tunai. Okey, kita cikgu cakap apa tadi? Kalau buku tunai duit keluar, kita kena rekod sebelah kredit kan? Betul. So kita keluarkan duit sebanyak RM300 untuk kita jadikan dia tunai runcit. Okey, so kena letak kat sebelah kredit, masukkan tarikh, masukkan butir dan masukkan angka dia. Okey, kenapa kita buat dekat kolom bank? Sebab kita guna keluarkan check. daripada bank. Yes, keluarkan duit daripada bank. Betul Aiman? Okey, now kita masukkan pula dalam buku tunai runcit iaitu nampak ni Januari 1 datang daripada mana tu? Daripada bank lah, partner dia bank. So kita akan record dalam kolom penerimaan sebanyak RM300. Maknanya duit kita dah ada 300. 300 tu khas untuk buku tunai runcit sahaja. Okey, seterusnya. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada dokumen yang kedua. Okey, siapa nak cuba jawab? Silakan. Okey, dokumen ni tentang apa? Okey, Nurul Ain. Okey, Ain. Okey, Ain, cuba jawab. Urus niaga dalam dokumen itu menunjukkan bahawa Dahlia Mat membeli sebuah perabot iaitu meja kaunter untuk kegunaan perniagaannya dari kedai perabot famous. Ianya telah dibayar dengan tunai sebanyak RM800. Oleh kerana tunai itu telah digunakan, maka buku catatan pertama yang tepat ialah buku tunai. Kita akan catatkan di sebelah kredit buku tunai sebab kita bayar sebanyak RM800 dalam kolom tunai itu dan tuliskan tarikh urus niaga iaitu pada 4 Januari 2021. Okey. Ini tunai juga Ini melibatkan tunai sebab Cantik. kita nampak. Okey, betul lah Ain jawab tu tadi. Okey, dia beli apa? Dia beli meja kaunter. Meja kaunter ni dalam kategori perabot. Okey, maksudnya dia beli perabot. Dia bayar secara tunai. Kat bawah ni kita nampak dia bayar tunai ke dia pakai cek. Tunai Kalau tunai sebab dia potong cek kan, dia bayar sebanyak berapa? 800. Dia bayar kepada siapa? Kepada kedai perabot famous. Okey, melibatkan tunai kan? Jika melibatkan tunai, maka kita akan record dalam buku tunai. Okey, duit keluar kan? Ya. Duit keluar sebelah kredit lah. Okey, kemudian kita masukkan tarikh, kita masukkan butir apa yang kita beli tadi. Perabot kan, meja kaunter. Oh, sorry. Okey, dan kemudian kita masukkan dalam kolom tunai. Okey, sebab kita bayar pakai cash, pakai tunai sebanyak 800. Okey, betul Ain? Tanya Ain. Okey, tanya Ain. Okey, sekarang kita pergi. Kita pergi kepada dokumen yang ketiga. Okey, ini adalah invoice asal. Okey, siapa nak cuba jawab? Sila Aisyah. Aisyah. Okey, Aisyah. Invoice yang ditunjukkan ialah invoice dari pemborong FIFA dari pemborong FIFA. Dahlia Mat telah membeli beras, gula pasir dan susu pekat secara kredit. Dia jelas bahawa Dahlia Mat masih belum membuat apa-apa lagi bayaran kepada pemborong FIFA. Okey. BCP yang digunakan untuk merekodkan dokumen ini ialah belian journal. Kita akan merekodkan ke dalam jurnal belian mengikut tarikh invoice iaitu 6 Januari 2021. Nama pembekal niaga iaitu pemborong FIFA sebanyak RM1,395 perlu dicatatkan ke dalam butir. Jurnal belian je go. Jurnal belian betul Aiman. Kan? Sebab duit tak keluar lagi, so tak melibatkan tunai, so tak boleh record dah dalam buku tunai. Okey. So ini adalah belian secara kredit. Di mana Dahlia Mat beli barang niaga. Kenapa kita tahu barang niaga? Sebab dia kan kedai runcit. Dia beli apa ni? Dia beli beras, gula pasir dan susu. So kita tahu itu adalah barang niaga dia. Baik. Jadi maksudnya dia beli barang niaga secara kredit. So kat mana kita nak record tadi? Aisyah cakap jurnal belian. Okey, kita tengok betul ke tak? Kita nak betul sambung ini juga. Okey. Kita berehat sekejap boleh juga? Okey, boleh Aiman. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Dalam Islam pun ajar kita kalau berhutang kena tulis. Sebab tu cikgu pesan sangat. Kalau kita ambil barang daripada pemborong berhutang, kita kena tulis. Baik cikgu, boleh kita teruskan Okey, cikgu? kita teruskan. Okey, tadi kita tengok jawapan Aisyah tadi kan, dia kata jurnal belian. Okey, betul. So syarat record ke dalam jurnal belian, masukkan tarikh dulu iaitu 6 Januari. Dan butir tu kita kena tulis siapakah, kita beli daripada pembekal Pemborong mana. FIFA? Yes, pemborong FIFA. Dan nombor dokumen tuliskan juga dan jumlahnya ialah 1395. So ini adalah jurnal belian. Okey, kita pergi kepada dokumen yang seterusnya, dokumen 4. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Siapa tu? Laju sikit. Nurul Alia. Alia. Okey, Alia. Okey, Alia. Apakah jawapannya Alia? BCP yang mana untuk kita rekod dokumen ni? Dokumen ini menyatakan bahawa pemilik iaitu Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah komputer untuk kegunaan perniagaan. Ini menunjukkan bahawa Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah aset bukan semasa iaitu alatan pejabat atau komputer yang merupakan harta peribadi miliknya ke dalam perniagaan untuk dijadikan sebagai modal tambahan. Urus niaga ini tidak boleh direkodkan ke dalam buku tunai kerana tiada urus niaga yang melibatkan tunai atau cek. Ianya juga tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas kerana tiada kaitan dengan belian atau jualan barang niaga. Okey. Buku tunai runcit juga tidak berkaitan untuk urus niaga ini. Maka buku catatan pertama yang paling tepat ialah jurnal am. Bagus. Okey, betul cikgu? Betul Alia, sangat Memangnya bagus jawapan dia tak Alia. ada melibatkan duit syarikat lah. Tak ada kan, tadi kan Puan Dahlia dah bawa masuk beberapa harta dia sebagai modal. Hari ni dia bawa masuk lagi dan dia bawa masuk komputer pula. Okey, macam mana nak tulis tu cikgu? Okey, jadi kita kena rekod kat mana? Betul jawapan Alia tadi, tak terlibat dengan tunai, tak terlibat dengan belian jualan barang niaga secara kredit dan bukan tunai runcit. Jadi the best is Jurnal am. Yes, jurnal am. So jurnal am kita kena rekod mengikut sistem catatan bergu. Kita kena debit alatan pejabat kerana alatan pejabat sudah bertambah dan kita kena kreditkan modal kerana modal sudah bertambah. Okey, betul Alia. Sekarang kita pergi kepada dokumen 5. Okey, ini adalah bil tunai asal. Okey, siapa nak jawab? Seterusnya. Okey. Okey, Cahui. Okey, Cahui, cuba jawab. Okey. Dokumen 5 menunjukkan sesebuah dokumen yang dikeluar oleh pembekal Fura kepada Dahlia Akmal. Okey. Dahlia Akmal membeli tepung beras dan minyak masak berjumlah 560 secara tunai. Okey. Hal ini bermakna Dahlia Akmal membeli barang niaga daripada pembekal Fura. Okey. PCP yang paling tepat yang kita nak rekod di buku tunai. Kita membayar, so kita haruslah merekod pada bahagian kredit buku tunai. Okey, Daya Syahul. Adalah 12 Januari dan jumlahnya ialah 560. Okey, terima kasih. Okey, thank you Syahul. Okey, Syahul kata kita rekod kat mana tadi? Buku tunai. Kenapa buku tunai Aiman? Sebab bil tunai? Yes, betul. Pandai Aiman. Sebab dia tunai. Jadi betul lah. Memang kena rekod dekat buku. Tunai di sebelah. Kredit sebab dia bayar. Dah lama bayar kepada pembekal Fura kan? Sebab keluar duit kan cikgu kan? Yes, okey. Sekarang itu belian. Tadi kan kita dah tengok juga belian juga kan yang kita beli dari pemborong FIFA. Itu kita beli secara kredit. Jadi kita rekod dalam jurnal belian. Yang ini kita beli secara tunai. Jadi kita rekod dalam buku tunai lah. Dan apa butirnya? Kita kena tulis belian. So semua belian barang niaga secara tunai kita akan rekod dengan nama belian. Dengan nama akaun dia belian, masukkan dekat kolom tunai lah. Tak perlu nama syarikat juga? Sebab kita tak payah kenal dah dia sebab dah settle. Sebab dah settle. Urus niaga kita dengan dia kan dah selesai. Urus niaga tunai dah selesai. So kita tak perlu tahu nama dia siapa. Okey, next. Dokumen 6. Okey, ini adalah slip daftar tunai. Siapa nak cuba jawab? Kita ada seorang lagi tak jawab lagi? Okey, siapa lagi? Siapa tu? Balkis. Silakan, Hani Balkis. Okey. Dokumen ini menunjukkan Dahlia Mat membeli alatan tulis dengan jumlah yang secara tunai pada hari 2021. Sebabkan jumlah yang kecil, maka catatan yang paling tepat untuk urus niaga ini ialah buku tunai runcit. Buku tunai runcit. Baik. Kita akan rekodkan tarikh urus niaga, kemudian catatkan RM35 tu dalam kolom pembayaran. Lepas tu kita
catatkan pada jumlah RM35 dalam ruang alat tulis dalam analisis bayaran. Okey. Betul cikgu? Okey, betul. Okey, bila slip daftar tunai maksudnya buku tunai runcit lah. Kita tengok jawapan. Okey, betul jawapan. Bakis. Kita akan rekodkan dekat buku tunai runcit. Apa yang dia beli tadi, kertas A4 dan pen marker. Kita rekod dalam kolom pembayaran sebanyak RM35. Kemudian kita rekodkan juga dalam analisis bayaran. Kertas A4 dan pen marker adalah kategori alat tulis. Jadi kita akan rekod dalam alat tulis, kolom alat tulis. Okey. Okey. Ini di antara benda yang penting juga. Ni kalau yang kecil-kecil lah cikgu buku catatan pertama, yang kecil-kecil buku semua. tunai runcit. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita pergi kepada dokumen seterusnya, dokumen 7. Baik. Ada lagi murid nak cuba? Ada lagi yang nak jawab. Ini adalah invoice salinan. Okey, kalau invoice ni dia hutang lagi cikgu Dia hutang. Okey, silakan. Iting. Sekarang kita nak tengok belian secara kredit ke jualan secara kredit. Okey, Iting nak jawab. Okey, silakan. Okey, Iting, silakan. Boleh? Tak boleh. Okey, tak apa cikgu, boleh kita teruskan? Tak apa cikgu, teruskan. Okey, kalau nama Dahlia Mat tu berada di atas, maksudnya Dahlia Mat yang keluarkan invoice ini. Betul. Ni tak bayar lagi. Ni pun tak bayar lagi lah sebab invoice memang urus jaga hutang kredit kan. Okey, jadi sekarang maksudnya Dahlia Mat jual barang niaga kepada Cafe Fazi secara hutang. Okey, dia jual apa? So ni dia punya barang niaga, dia jual beras, gula pasir dan minyak masak. Jumlahnya ialah RM504. Okey, so kita nak rekod kat mana? Kita kena rekod dalam jurnal jualan. Jurnal jualan. Jurnal jualan lah. So kita akan masukkan tarikh iaitu 17 Januari. Butirnya siapa yang kita jual? Kita jual kepada siapa tadi? Cafe Fazi. Okey, nombor dokumen dan juga jumlah RM504. Okey, cantik cikgu. Saya dah boleh bayang dah macam mana kedai saya nanti cikgu. Okey. Dah dapat idea dah. Okey, baik cikgu. Sebelum kita habis, mungkin ada sikit nasihat daripada cikgu untuk kita buat latihan kat rumah. Kau nampak bil-bil kat rumah tu, boleh baca bil ke cikgu? Okey, cikgu, silakan. Okey, kalau nak cekap buat buku catatan pertama ini memang kena buat banyak latihan lah. Okey, biasanya soalan yang diberikan memang dia akan berikan beberapa dokumen. Okey, dan murid diminta untuk kenapa si dokumen tu akan direkodkan ke dalam BCP yang mana. Memang setiap satu dokumen tu dia akan ada BCP dia sendiri. Sama ada dalam satu BCP ke ataupun dua BCP akan direkodkan. Okey. Jadi settle lah cikgu. Kita dah settle, dah pandai baca dokumen dan kita dah pandai untuk catatan pertama. Lepas ni kita belajar berkaitan dengan ledger. Jadi nantilah cikgu. Jadi murid-murid kekal bersama dengan kita di Didik TV. Banyak lagi yang akan kita pelajari dan ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian, hos anda. Ingat, buku catatan pertama dan buku catatan yang kita nak bawa di akhir nanti pastikan diangkat menggunakan dengan tangan kanan. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Saya berharap anak saya dan rakan-rakannya akan lulus dengan cemerlang dalam subjek prinsip perakaunan dan juga subjek-subjek yang lain. Saya juga berharap agar pelajar SPM pada tahun ini tidak jemu berusaha, terus membuat ulang kaji dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Selamat berjaya dalam peperiksaan SPM 2021, khususnya dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Harapan saya semua murid bakal menduduki subjek prinsip perakaunan dapat memperolehi keputusan cemerlang. Usaha tangga kejayaan. Berusahalah untuk mencapai kejayaan yang bermakna pada diri anda. All the best.